Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita sambung topik seterusnya, iaitu kita nak tengok ciri-ciri alkohol. So eksperimen ni insya-Allah kita akan buat dalam makmal. So yang pertama, kita nak tengok etanol ni dilarut ke tak dalam air. So mula-mula kita masukkan etanol dalam tabung uji dan larutan dan air lah. So kalau sekiranya terdapat dua lapisan, contohnya macam awak campur minyak dengan air kan, so dia akan ada dua lapisan. So kalau minyak dia kurang tumpat, so dia akan ada lapis, minyak tu berada di lapisan atas lah. So tapi untuk etanol ataupun alkohol, bila dicampur dalam air dan kita goncang, so apa jadi, tak ada separation layer, maksudnya tak ada lapisan yang tidak bercampur. So etanol dengan air sifatnya, etanol ni dilarut dalam air. So seterusnya, yang kedua, kita nak tengok ujian yang kita lakukan adalah nak uji sama ada etanol tu mudah terbakar ataupun tak. So kita ambil larutan etanol dan letak dalam piring penyejat. Kemudian kita bakar, kita halakan api dan lepas tu letak kertas turas atas nyalaan tu. So kita nak tengok sama ada nyalaan tu menghasilkan jelaga ataupun tak. So jelaga ni maksudnya asap hitam tu, yang kalau kita buat pembakaran tu kan, so akan ada asap ataupun tak. So etanol ni ciri-ciri dia mudah terbakar. Lepas tu nyalaan dia tu warna biru. Warna biru tu maksudnya dia panas lah, suhu yang tinggi dan tanpa jelaga. So meaning that etanol ni adalah pembakaran lengkap. Sebab apa? Dia tidak menghasilkan jelaga dan nyalaan tu warna biru. Alright. So seterusnya kita nak tengok tindak balas antara alkohol ataupun etanol dengan asid etanoik. So asid etanoik ni adalah asid organik. Dan kita tambah beberapa titis asid sulfurik pekat. So asid sulfurik pekat ni fungsi dia adalah untuk mempercepatkan tindak balas antara etanol dengan asid etanoik. Sebab apa? Sebab kita perlukan pemanasan. So kita tak nak etanol tu terbebas ke udara. So kita perlukan bantuan asid sulfurik supaya tindak balas antara etanol dengan asid etanoik ni cepat. So kita akan hasilkan satu bau yang sangat wangi. So itu kita panggilnya ester. So yang kita hasilkan ini adalah ester. Alright, so tindak balas antara etanol dengan asid akan hasilkan ester. So kenapa tindak balas ini dilakukan dalam kukusan air? Sebab apa? Etanol ni dia mudah meruap. So kalau kita direct heat macam ni kan, kalau kita panaskan direct macam ni, so etanol tu akan meruap dan dia tak sempat untuk bertindak balas dengan asid etanoik. So dia dah terbebas ke udara dahulu. So better kita guna kukusan air supaya pemanasan tu sekata. Seterusnya kita tengok analisis. Fungsi asid sulfurik pekat tu sebagai mangkin lah. So mangkin dia mempercepatkan tindak balas. Alright. So namakan proses yang berlaku dalam aktiviti C. So aktiviti C tadi ni, So aktiviti C ni, aktiviti ini yang tindak balas antara etanol dengan asid ni, yang ni, so ini kita panggil pengesteran. So sebab apa? Sebab bila alkohol dengan asid organik atau etanol dan asid etanoik bertindak balas, so dia akan hasilkan ester. So persamaan perkataan yang boleh diwakili adalah, so macam mana cara nak baca persamaan perkataan ini? Apabila alkohol bertindak balas dengan asid organik dengan bantuan asid sulfurik pekat akan menghasilkan ester dan air. Saya ulang. Alkohol bertindak balas dengan asid organik dengan bantuan asid sulfurik pekat akan menghasilkan ester dan air. Itu cara nak baca persamaan perkataan ni lah. So mengapa campuran dalam tamu uji dipanaskan dalam kukusan air? Untuk elakkan daripada etanol tu meruap. Sebab
etanol yang digunakan, ester yang terhasil adalah sifatnya dia mudah meruap. Okay, so ciri-ciri lain bagi alkohol, kita refer pada etanol lah. Alright, so dia mudah meruap dan mudah terbakar. That's why kita guna dalam kukusan air lah. Okay, kegunaan alkohol sebagai antiseptik. Okay, so sekarang ni problem kita sekarang COVID-19 kan. So kita kena guna antiseptik yang 75% kandungan alkohol. Kenapa? Sebab alkohol ni boleh membunuh mikroorganisma lah, terutamanya virus. Okey, so sebagai pelarut organik, sebagai bahan api, sebab apa dia mudah terbakar, so menghasilkan minuman beralkohol dan menghasilkan perisa tiruan, contohnya macam perisa pandan, lagi perisa jagung, ada lagi macam-macam lah. Okey, so kegunaan ester pula sebagai perisa makanan dan membuat minyak wangi. So ester ni kita guna untuk hasilkan minyak wangi. So kesan-kesan etanol terhadap kesihatan jika diambil secara berlebihan, kesan-kesan alkohol lah, so dia akan meningkatkan kadar degupan jantung, melambatkan gerak balas. Maksudnya bila awak terkena satu rangsangan ataupun awak luka, so awak lambat memberi tindak balas. Okey, so menyebabkan sesak nafas, boleh menjejaskan pemikiran, so kita akan jadi blur. So pendengaran pun tak berapa nak okey, penglihatan pun tak berapa nak clear. Okey, percakapan pun macam orang mabuk kan. So dia tak berapa nak clear lah percakapan dia. So menghakis dinding dalam perut. Kenapa? Sebab asid ni dia sebab alkohol ni dia menghakis. Okey, so menjejaskan koordinasi otot, maksud tindak balas tu dia akan jadi lambat dan keseimbangan badan pun akan berubah lah. Okey, so merosakkan sel-sel hati dan menyebabkan sirosis hati. Sebab apa? Hati ni akan dah lupa dah perkataan tu. Okey, sel-sel hati yang Allahu Akbar, awak punya pencernaan tu kan, so sel-sel hatinya akan cernakan awak punya alkohol tu lah, macam tu lah lebih kurang. Okey, so kesimpulannya, alkohol ni mudah larut dalam air dan mudah terbakar. Okey, dan bertindak balas dengan asid organik untuk menghasilkan ester. Okey, so ester ni tadi kalau dalam kes eksperimen ini, yang eksperimen situ, so kita campur etanol dengan asid etanoik. Okey, so asid organik ni biasanya dia ada oik belakang. Okey, dia ada COOH lah, untuk pengetahuan awak lah. So ni adalah oik tu. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. So esok kita akan sambung lemak tepu dan lemak tak tepu. So ada tugasan sikit untuk korang, so stay tune. Okay, thank you.